Try upload slide. Kosan similarity. Awak last sekali kosan similarity. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good evening. So, I hope that all of you are still here with me. Sikit je lagi. Sekarang kita dah di pertengahan Ramadan, di nak hujung-hujung Ramadan, dan kita di pertengahan sebelum raya, cuti raya, di pertengahan semester. Jadi sikit je lagi, ni chapter 6, kita ada chapter 7 dan chapter 8. So beberapa kelas je lagi akan ada bersama dengan saya. Kemudian awak akan ada test, awak akan ada final lah, final assessment. Okay, so yang lain-lain tu minta ready kan hari ni kalau saya petik je nama terus kena ready tak ready memang kena buat. Okay, so Iman ready ke? Okay, good. Iman is presenting. Okay guys, so now kita dengar Iman untuk dia presentkan binary macam mana. So good luck Iman. You can start now. Nampak cursor tak? Saya nampak. Slide ni bergerak tak? Slide nampak. Bergerak Slide dia alamak, saya tak bergerak lah. Slide saya tak bergerak. Alamak, saya nak bagi bergerak. Slide awak tak bergerak. Kenapa? Bila? Dia kena share entire screen kot. Tak. Awak share window cuba share entire screen. Ada tak? Sekejap, sabar. Okey, ada. Ni slide Slide-nya ada. Dia bergerak tak? Cuba awak. Okey, yes, dia bergerak. Ya, dia bergerak. Ingat. Ready Man? Okay, let's hear from Cikgu Iman, please. Okay, Assalamualaikum and very good evening everyone. Okay, today I'm going to explain on binary attribute based on my understanding regarding to this topic lah. Okay, untuk binary attribute ni, semua dengar kan? Okay, kalau dengar respon. Yes, okay. Okay. Binary attribute ni, apa yang kita akan lihat first thing adalah contingency data. Okay, macam yang kita tengok dalam screen ni kan, kita ada objek J and objek I and dia disusun di dalam bentuk matrix. Okay, first thing first, kita kena tahu kedudukan dan meaning simbol yang ada dekat dalam binary data ni. Kita ada Q, kita ada R, ada S dengan T. Okay, this 1 dengan 0 ni adalah kita kata binary number untuk objek ni. Okay, let's say 1 is kita selalunya letak positif and 0 is negative for objek J and this is for objek I, 1 and 0. Okay, Q ni apa? Q ni apabila kedua-dua objek ni mencapai kedudukan attribute yang positif sama dengan J dan I. Okay, let's say J positif and I positif yang kita akan letak di kedudukan Q attribute. So ada berapa banyak attribute yang sama antara objek J dengan objek I, kita akan masukkan dalam bahagian Q.
Okay, S ni pula adalah jumlah atribut di mana apabila objek I is positive and objek J is positive and objek I is negative. So kita tengok nanti akan ada table. So kita akan tengok berapa banyak yang objek J itu positif tapi dalam masa yang sama in that attribute objek I is negative. Okay, yang tu. Sebab dalam binary ni kan dia ada 1 dengan 0 je kan. Okay. Okay. Okay, untuk R ni terbalik juga macam S. Is when the object I is in positive, meanwhile object J is in negative within the same attribute. So kita kira berapa banyak attribute yang objek I dia positif tapi dalam masa yang sama objek J dia adalah negatif. Meanwhile T, position T ni di mana kedua-duanya adalah negatif. So objek J negatif, objek I is negatif. Okay, itu untuk benda ni, contingency table untuk binary data ni. Okay, next kita akan tengok equation untuk mengira distance measure for symmetric binary variable and asymmetry. Okay, dalam binary attribute ni kita ada dua. We have symmetric binary and asymmetric binary. Okay, apa yang membezakan simetri dengan asimetri ni adalah jenis dia punya data tu. Bila contoh kita akan tengok dekat table ni. Okay, kita ada name, gender, fever, cough, test 1 sampai test 4. Okay, symmetric attribute ni merujuk kepada gender ni, di mana ianya tidak memberi kesan secara langsung. Itu apa yang saya faham lah based on my understanding on this symmetric attribute. Meanwhile yang lain ni positif, negatif akan merujuk kepada asymmetric binary. Okay, kita tengok dia punya equation dia. Equation dia sama saja. Tak ada soalan ke? Okay, kalau salah betulkan Okay. Okay, untuk patah balik ke symmetric binary punya equation. Dia punya equation dia sama je, R plus S divided by Q plus R plus S plus T. Meanwhile for asymmetry binary variable, kita punya equation adalah R plus S divided by Q plus R plus S without the T. So maksudnya kita tak pakai T dalam untuk symmetric punya equation. Okay. Next kita tengok. Okay, dia senang tengok soalan lah. Okay, this slide merujuk kepada dissimilarity between binary attribute. Maksudnya kita nak cari dissimilarity between binary attribute ni, perbezaan dia, ketidaksamaan dia. Okay, kita ada 3 punya data, Jack, Mary and Jim, and this is their representative punya attribute, gender, fever, cough, test 1 sampai test 4. Okay, as I said just now, gender is a symmetric attribute, so we never put it in our equation. So kita tak pakai bahagian gender ni, so kita ambil fever until test 4. Okay. Okay, and then apa yang dia cakap kat sini, many attribute as well as symmetric binary, and let the value y and p be set to 1. Y and p ni basically yes dengan positif lah. Everything yang positif, yes ke, ya ke, itu semua adalah kita merujuk kepada 1. And then the value of n set to 0, which is no lah. Yes or no, positif or negatif. Okay. Semua yang negatif akan jadi kosong, semua yang positif akan jadi 1. Okay, boleh dapat ke setakat ni? Dapat tak? Dapat tak? Tapi aku cakap sama bang. Okay. Okay, sambung. Okay. Okay, after that kita dah tahu dah dia punya syarat dia.
yang YP is 1 and N is set to 0. So kita buat balik jadual yang sama tanpa gender and kita denotekan everything dalam data ni kepada binary number which is 1 and 0 lah. Okay. Ingat balik, kalau asymmetric binary kita akan gunakan formula asymmetric. Okay, without the T. Kan tadi ada T kan untuk symmetric, tapi untuk asymmetric kita tak ada T. Okay, if the question asks the similarity between Jack and Mary, okay, macam mana kita nak cari apa benda equation ni datang daripada mana 01 ni. Okay, apabila soalan menanyakan macam mana kita nak cari similarity antara Jack dan Mary, kita kena buat satu lagi table antara Jack dan Mary. Okay, ingat position Jack and Mary, Jack is in the I while Mary is in J position. So jangan tertukar. In the table pun kita jangan tertukar antara Jack dengan Mary. Nampak? Jack is in I, melintang, and Mary is in J punya bahagian horizontal. Horizontal ikut. Okay. And then untuk setiap Jack dan Mary ni kita buat dia punya positif dan negatif, sama juga macam Mary, positif and negatif. Okay, then we take a look at one by one in the Q position where both Mary and Jack is in positive punya attribute. Okay. Okay, kita tengok ada berapa banyak attribute di mana Mary dan Jack memberikan result in positif. So, kita check Mary 1, Jack 1. Okay, kita nampak attribute fever, one attribute. Okay, and test 1. So it given two attribute, fever and test 1, where Jack and Mary has a positive result. Okay, dah settle untuk bahagian Q. And then we go to the next section, R pula. Okay, let's say nak ambil R kan. This is attribute di mana apabila Jack memberikan kesan positif dan Mary memberikan result negatif. So kita tengok balik dalam kita punya main table ni susah lah. Sekejap. Apa ni? Okay. Tengok balik dalam ni. Jack, tadi kita tengok apa? Untuk S kan? Mary kosong, Jack 1. Mary kosong, Jack 1. Mary kosong, Jack 1. Tak ada guys. Okay, semua kosong, kosong, 1, kosong. Kita nak kosong 1 kan? So kita letak kat sini kosong. Okay, tu macam tu je. Untuk S terbalik pula. Mary 1, Jack 0. Tengok balik dekat table ni, Mary 1, Jack 0. Kita dapat the attribute test 1. We got only one attribute that conduct to this result. Okay, so kita letak dekat bahagian S. Okay, T as I said, when both of them have a negative result. So kita tengoklah yang mana kosong-kosong. Okay, ni 1, test 4. 1 attribute, 2 attribute and 3 attribute. Given both Jerry and Mary, Jack and Mary has negative result. Okay, dia senang je. Lepas tu dah equation minta antara Jack dan Mary kan. So kita masukkan R plus S divided with Q plus R plus S. Okay, R ni kita dapat tadi, R mana R? Kosong. Okay, S 1. Bahagi dengan Q dia 2 tambah R kosong tambah S 1 dan dapat 0.33. Tu saja. Tak susah pun. Okay, yang penting what you must check is the position of object I and object J. Make sure you did not tertukar antara objek I dengan J ni. Kalau Jack and Mary, pastikan Jack dekat I, Mary dekat J. Kalau Mary dekat Jack, Mary dekat I, Jack dekat J. Ikut sebiji-sebiji apa yang dia minta dengan position I and J tersebut. Okay. I think
Okay, dapat tak? Dapat tak? Dapat tak? Okay, faham ke? Faham ke semua? Kan aku cakap seorang ni. Alright. Okay, that's all from me sir. Thank you. Okay, thank you Man for the presentation. Okay, so hopefully that awak boleh faham lah untuk binary. Tak adalah susah sangat, cumanya mungkin kekeliruan sikit lah dekat RST itu mungkin keliru sikit. So you need to go through betul-betul. Dan juga untuk binary ni you have to know about symmetric and also asymmetric. Symmetric untuk apa dan asymmetric untuk apa. You really have to know. Kalau dia bagi soalan-soalan, contohnya ada soalan kalau diberi soalan tu yang awak kena tahu dia ni asimetrik ke simetrik. So kalau simetrik, awak kena guna formula simetrik. Kalau asimetrik, awak kena guna formula asymmetric. Yeah, simple as that. Okay, so let's move to the numeric. So numeric, kita tengok siapa numeric kita bagi untuk numeric, kita bagi dekat Faizah, numeric boleh tak? Numeric Faizah ready tak untuk numeric? Boleh Faizah numeric? Boleh kot, tapi tak tahu. Okay, so please welcome Faizah Fauzi for numeric trivia. Nampak slide tak? Nampak Okay, okay. Nak explain pasal apa? Numeric attribute. Betul ke slide ni? Betul kot. Okay, sekejap. Okay, numeric attribute ni, tengok dekat slide ni, ada dia kata kat sini distance on numeric attribute kan. Yang, okay, dia kata most popular distance, kita akan measure guna Euclidean distance. Okay, Euclidean distance ni, dia punya formula macam kat bawah ni. So, okay, dia kata kat sini, let I equal to xi1, xi2 sampailah xip kan. Dan j pula, xj1 lepas tu xj2 sampailah xjp. Ni akan jadi objek yang akan describe by p numeric attribute.
Okay, tengok Euclidean distance between object I and J is defined as this matrix IJ equal to apa ni? Square root. Square root lepas tu kurungan I X I1 minus X J1. Lepas tu kuasa 2 plus dengan X I2 minus X J2 kuasa 2. Oh, sekejap. Yang kalau macam beza. Patutlah. Ya, okay. Lepas tu tambah dengan tengoklah banyak mana yang ada kan. Lepas tu sampailah last kali jadi X IP minus X JP kuasa 2. Okay. Lepas tu dia ada lagi satu formula iaitu formula Manhattan ataupun Manhattan distance. Manhattan distance ni dia ialah formula yang bawah ni iaitu dissymmetry I J equal to apa palang ni? Palang ni nama apa? Yalah, yang palang positif dia liquid. Lepas tu XI1 minus XJ2 lepas tu plus dengan kita macam buat ulang balik je macam yang dekat Euclidean tu, cuma dia tak ada square root. Lepas tu dia guna yang apa, dua palang ni, palang positif ke? So tak ada square root. So macam ni lah formula dia. Alah. So yang ni saya tak faham. Modelers. Thank you. Okay. Modelers tu. Itu untuk Manhattan lah. Okay, sekejap. Kalau yang Minkowski ni, saya tak faham yang ni. Saya skip dulu lah. Okay. Sekejap. Saya ada mana? Macam dekat apa, dekat ni kan slide ni, dia nak tunjuk kat kita, dia bagi kat kita satu data matrix and then dia bagi point, dia bagilah point x1, x2, x3, x4 and lepas tu dia ada attribute 1, 2, 3, 4 dengan attribute 2, 2, 5, 0, 5 ni. Okay, macam mana kita nak masukkan apa attribute, nak masukkan nilai X tadi yang kan kita kata kat sini, kat sini kan apa yang di IJ ni sama dengan square root X I1 minus X J2 ni kan. Kita tengok dekat sini. Okay, alah, tapi contoh lain. Okay, sekejap. Okay, kita masukkan, okay, tengok yang dekat mula-mula yang kita nak masukkan nilai contoh kita nak cari attribute sekejap, mana? Saya guna contoh lain. Lepas tu kat situ saya tak tahu macam nak explain. Guna contoh yang ni.
Kena on. Sekejap kejap. Kejap Okay, apa tu? Contoh yang saya dapat kan. Sekejap. Okay, data matrix yang sekejap saya tulis data matrix saya. Sekejap ke 1, 5, 1. Okay, nampak tak? Nampak kot dah. Okay, apa tu? Okay, ni contoh data matrix yang okay. Okay, ni contoh data matrix yang saya dapat. Okay, dia bagi kat sini attribute 1, 0, 2, 3, 5. Lepas tu attribute 2, 2, 0, 1, 1. And then ni dia punya apa?
object identity. Ya ke? Lepas tu, okay, cara nak guna dia, kan cara nak guna, nak masukkan dalam formula tadi. Kan formula tadi yang Euclidean tu, kita ada square root. Lepas tu ada X1 tolak dengan mana tu. Lepas tu tambah dengan X2. Okay. Ni kan formula dia tadi. Lepas tu, okay yang ni kan. Sekejap. So, tak apa ke kalau saya tukar. Kan tadi dalam slide dia tulis X1, X2, X2. Tapi saya buat kat sini X1, Y1. Lepas tu X2, Y2. Tak perlu kot, saya tak jawab. Okay, okay. So, bila kita nak, macam ni kita nak tahu. Sekejap. Mana? Ish, tak nampak. Sekejap, jawapan dia. Jawapan dia tak sama lah sebab yang ni contoh lain. Sebab saya buat ni contoh lain. Yang contoh dalam slide tu lain. Tak apa ke nak guna contoh dalam slide. Tapi contoh dalam slide Iman boleh lah kot. Tolong. Okay, maksud saya, yang X1, Y1 tu, jawapan dia sama juga macam yang dalam slide ataupun berbeza sebab takut nanti terkeliru dengan yang dalam slide punya kalau awak guna X1, Y1, X2, Y2 kan. Itu maksud saya. Sama. Sama ke tak? Saya rasa sama je. Sekejap. Ish. Saya rasa sama je. Sama aja. Kalau sama aja okey je. Tak ada masalah ha. Kalau saya explain dulu lah. Okay, explain dulu. Okay, macam ni kita nak tahu nilai X1, Y1 ataupun X2, Y2 ni daripada sini kan. Macam kita nak masukkan nilai ni. Okay, so contoh kita nak cari D P2 P1. Okay, contoh kita nak cari D P2 P1 means P2 P1. So yang bawah ni kita tak payah tengok lagi. Kita just tengok yang dua atas ni dulu. Okay, kita contoh, okay, jadi bila kita nak masukkan, okay, kita nak masukkan nilai X1 ni kan kita tengok yang dekat sini. Okay. X1 ni adalah yang bawah ni. Kita tengok macam yang ni, mana saya nak explain lah. Okay, tengok yang X1 ni adalah nilai yang kat sini, yang 2 ni. Yang untuk P2 ni. So, maknanya yang ni lah. Kita ambil 2. Lepas tu tolak dengan kosong yang atas ni, P1. P1 kosong. Lepas tu square root. Lepas tu tambah dengan, okay, yang X2 ni kita tengok belah sini. Belah sini pula. Kosong. Tolak dengan atas ni 2. Lepas tu square root. Lepas tu nanti akan dapatlah jawapan dia. So kita akan dapat kat sini. Kita akan dapat jawapan dia 2
Bentar ya. 2 square tambah dengan 2 square. Kan macam ni. So bila dah kira nanti akan dapat jawapan uh, 2.8. Samalah juga untuk kalau kita nak cari untuk P3 P1. Okay, di P3 P1 ni, masukkan terusan dalam ni. So, dia punya yang X1 ni adalah nilai 3. So, 3 tolak dengan dia punya P1 tadi kosong. So, kosong. Kuasa 2. Lepas tu tambah dengan yang belah sini pula kita ada untuk yang X2 kita ambil nilai ni 1 tolak dengan yang satu Y2 dia 2. Lepas tu square root. Lepas tu nanti dapatlah jawapan kira-kira kan. Lepas tu dapat jawapan dia 3.2. Ya Allah, buruk itu sen. Okay. So akan dapat macam ni. 3.2. Okay, lepas tu macam ni je lah. Lepas tu buat je lah untuk yang lain. Untuk yang kan kita buat kalau kita nak buat apa dia punya distance matrix kan. Sekejap. Distance matrix. Kita ada P1, P2, P3, P4. So kat sini P1, P2. Kan kita carilah nilai untuk yang P2, P1, lepas tu P3, P1, P4, P1. Kan kalau macam saya kata yang apa nilai P1, P1 ni kan nanti akan jadi kosong. So P2 ni kosong, lepas tu yang ni pun kosong, so yang ni kosong. So kita kena cari nilai yang dekat bawah ni je. Yang atas ni tak payah. So just masukkan je lah nilai tadi. Yang kita dah kira tadi, kita dapat kat sini P2 P1 adalah 2.8. 2.8. Lepas tu yang P3 P1 ni adalah 3.2. 3.2. Lepas tu yang lain ni kira je lah. Kira untuk P4 P1. Lepas tu kira untuk P3 P2. Lepas tu P4 P2 dengan P4 P3. Macam tu je lah kira dia. Yang tu untuk Euclidean. Kalau untuk Manhattan pun dia sama je. Macam okay, kita akan guna attribute yang sama ni. Guna data matrix yang sama. Kita untuk Manhattan kan formula dia yang apa? Modulus X1 tolak X2 tu kan. Ataupun yang kalau saya guna X1 tolak Y1 tambah dengan modulus X2 tolak Y2. Lepas tu sampai berapa yang dia nak lah. So kita just masukkan je yang tadi. So sekarang kita nak cari untuk P2 P1. Kan macam ni, nak cari P2 P1, kita masukkan je lah nilai tadi. Okay, modulus. Lepas tu yang XZ yang tadi yang kita buat kat sini 2. So masukkan kat sini 2 tolak dia punya ni sama je macam ni. 2 tolak kosong, lepas tu yang ni kosong tolak 2. So kita masukkan 2 tolak kosong. So tambah dengan modulus kosong tolak 2. Okay, lepas tu nanti akan dapatlah jawapan 2 tambah dengan ni kan modulus, so akan jadi positif. So akan dapat 2 and then jawapan dia last sekali 4. Sama lah. Lepas tu kita ulang lah buat benda yang sama untuk yang seterusnya. Yang nak cari untuk
P2, P1 dah cari tadi untuk P3, P2, P1, P4, P1 dan sampai habis lah. Lepas tu buatlah dalam bentuk ni, distance matrix ni. Okay, jawapan tu kira sendirilah. Lepas tu yang tu je lah. Faham tak? Dah saya explain sampai situ je. Sebab yang Okay. itu tak tahu. Thank you Faiza. Yeah, thank you sir. Iman, tolong explainkan yang slide, yang contoh dalam slide. Mana lagi Iman? Bawa jalan balik. Tak, sebab tadi saya buka dekat phone. Sekarang ni saya ya buka ke? balik dekat laptop. Okay, sekejap present window kan? Yep. Share entire window. Okay, sebab dah keluar ke? Dah keluar belum? Okay, mana tu tadi? Nampak tak saya? Nampak. Sekejap. Okay, nampak Dia belum lagi. Dia bug ke? Dia bug ke? Yep. Dah ke? Saya punya tak nampak. Yang lain-lain tak pasti lah. Yang lain nampak tak? Tak juga tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Sekejap. Ya, nampak belum? Memang kena stop presenting dan present sekali lagi kot. Okay, sekejap. Mana dah apa je? Hilang. Dia. Entire screen.
Sekejap tengah upload. Okay, nampak? Nampak ke? Tak? Yang baru ni tak nampak kan? Ya kan? Okay. Ya, sini. Nampak slide tak? Okay, nampak. Okay. Sat. Nampak tak? Okay. Okay, bertemu kita lagi. Okay, untuk yang tadi, apa yang saya faham. Okay, numeric data ni. Buka ni. Okay. Okay, untuk numeric data ni, macam mana kita nak isi dalam menggunakan cara Euclidean distance dalam table ni adalah dengan cara, okay, sebelum tu kita tengok setiap point yang interval dia akan menjadi kosong. Okay, x1 kosong, x2 kosong, sama juga 3 dan 4. Okay, ini apa yang saya faham lah. Okay, dia dah bagi data matrik ni. Okay, point x1, attribute 1, attribute 2. Okay. Okay, macam mana kita nak isi? Kita dapat, okay, macam tadi Faizal explain, yang ada formula yang panjang dia tak faham ni. Okay, apa yang saya faham adalah, contoh kita cari satu-satu dulu Okay, ingat balik tadi, I di sebelah kiri, J di sebelah atas kan. So, dia punya susunan dia sama je. Okay, let's say kita nak cari distance di antara x2 and x1. x1. So, kita letak di x2, x1. Okay, sama macam I, J. Okay, dalam formula dia, ada x1, J apa semua ni kan. Okay, bahasa mudah dia, kita square root semua benda and then kita bahagikan kepada dua section. Okay, iaitu attribute 1 plus attribute 2. Okay, benda ni akan keep going sebanyak mana attribute yang ada dalam table. Let's say kalau dia sampai attribute 4 pun kita plus lah. Attribute 1 plus attribute 2 plus attribute 3 plus 4. Okay, dalam setiap kolom attribute tu, apa yang kita punya formula adalah, okay, sekarang kita tengok distance di antara x2 and x1, right? In the attribute 1, kita tengok balik distance x2 minus x1 kuasa 2. Okay. So, yang lain-lain punya attribute jangan tengok. Kita tengok dekat attribute 1 je. Okay. Sekarang ni kita tengok dekat attribute 1, bahagian x2 minus x1. Itu 3 kuasa 2. Itu saja. Okay, next, kita ada dua attribute kan. So, attribute kedua sama juga x2 minus x1. Okay, dapat 2 kuasa 2. Macam tu je. Dia antara dua point ni dan dua point ni. Okay, dibahagikan di dalam satu-satu attribute. Semua sekali kita square root dia. Mana cursor aku ni? Ni. Okay. Dibahagikan, di square root kan dalam satu square root. Okay, jawapan dia 3.61. Okay, tak apa. Kita tengok lagi yang lain pula. Okay. Distance between x3 and x1. Okay, x3, x1. Okay, 3 kat sini, 1 kat sini. Bukan yang ni Yang ni. 3 belah kiri, 1 belah atas. Okay, x3, x1. As I said, kita bahagikan di antara attribute 1 dengan attribute 2. Untuk bahagian attribute 1 di sebelah kiri ni, yang first equation ni, kita tengok balik. x3 dia 2. x1 dia berapa? Minus x1, 1. Semua sekali kuasa 2. Okay, tambah. Attribute kedua. x3 dia berapa dalam attribute kedua? Kosong. Minus x1. Attribute kedua, 2. So, 0 minus 2. Kita power to the kuasa 2. Semua sekali square root. Dapat jawapan dia 2.4.
Itu je lah. Let's say kalau dia ada attribute sampai 18 ke apa, keep tambah. Tapi yang penting kita stay dalam dia punya attribute dan dia punya column. Let's say kalau dia X3 dengan X2, kita gunalah column X3 dengan X2. Jangan tengok column lain. Okay. Tengok X3. Macam tadi kan. Macam yang ni X4, X1 kan. X4 dan X1. Okay. Jangan campur point yang lain. Tu je kot. Daripada saya. Okay, terima kasih. Okay, so dah boleh faham untuk numeric. Hopefully nampak tak dia punya cabaran dia nak so yang kosong sebaris tu function apa. Dia memang macam tu. Dia takkan berubah sampai kiamat. So tak payah function apalah. Okay. Dia memang takkan berubah. Dia macam tu dia punya formula dia. Okay. Kalau lurus barisan kalau dalam apa dia Iman punya cerita lurus barisan lah. Lurus barisan akan datang, luruskan barisan kan. Itulah dia function dia. Tapi actually kalau awak cuba try kira pun dia akan dapat kosong juga. Cuba try kira. Kalau rajin lah. Okay. Kita tinggalkan. Mana dia ni? Alif Haikal hilang. Alif Haikal sebut-sebut nama hilang terus. Jaya, apa? Jaya. Tak ada lut. Hilang. Ordinal ni simple je. Tak salah mana pun. Okay. So. Makin sikit ni orang Kita ada 32, 33 orang. Tapi yang datang. Yang mai hari ni. Nampak tak? Dia lama ke sikit. Ni. 17 orang je ni. Lain barang. Okay. Nur Farhana Faris. Nur Farhana Faris. Untuk ordinal. Hujan ke sekarang? Mana? Hilang juga. Farhana Faris. Yes, awak untuk ordinal. Silakan. Ashraf dah tak sabar-sabar tu nak ni untuk dokumen. Dokumen kan Ashraf kan? Citation. Accessibility lah. Line sekat-sekat. Line macam dah buka dah sekat-sekat kan. Okay, Farhana Faris can continue. Okay, the floor is yours.
Lihat tak sir? Okay, yang step first, mula-mula kita kena tengok dia punya ordinal dia ada berapa. Nampak tak? Contoh untuk test 2 ni, ni kita ambil contoh dalam slide. Ambil contoh dekat YouTube. Ordinal ni dia ada contoh macam excellent, ada fair, excellent, fair, good dengan excellent. Tapi ordinal ni dia kira excellent, fair and good je. So ordinal dia ada 3. Semua ya, ada ordinal dia ada 3. Lepas tu yang tu step first. Lepas tu second step kita kena replace ordinal dengan rank. Nampak tak? Maksudnya kalau excellent tu kita letak rank, kalau fair tu kita letak rank dia 1. Excellent kita letak 3, dengan good kita letak 2. Lepas tu step 3 kita kena normalize dia punya ranking. Nak normalize dia, ni formula dia. Z if equal to R if minus 1 and bahagi dengan MF or minus 1. Ini formula untuk nak normalize dia lepas dia lepas dah buat ranking tadi. Lepas tu R if tu dalam formula tu, R if tu dia punya ranking yang kita buat tadi lah. Tadi tu macam excellent tu, excellent 3, fair 1 and good tu yang ranking tadi tu. Kita buat untuk fair punya. Fair macam kita, fair tadi tu ranking dia 1. Fair ranking dia 1. So kita ambil RF, R if tu maksudnya ranking. So kita letak dia nombor, letak dia 1. Minus dengan 1 ikut formula. Lepas tu bahagi dengan 3 ni kita dapat daripada attribute tadi tu lah, yang kita dapat attribute nombor tadi 3 semua. Minus 1. Tu formula dia. Lepas tu buat yang sama juga untuk excellent. Kalau excellent tu ranking dia 3 tu minus 1 bahagi dengan total attribute tadi 3 minus 1 juga. Total attribute tu MF. Kat mana tu? Lepas tu kalau good pun sama. Good tu ranking dia 2 minus 1 bahagi 3 minus 3 minus 1. Yang tu je yang saya rasa. Thank you. Dah sir.
Dah So faham tak yang lain? Faham. Okay, Alhamdulillah. Kita faham, Alhamdulillah. Ni kalau ordinate ni dia more on kita panggil based on kita kata apa? Susunan. Ordinate ni based on susunan. Okay. Okay. So kalau faham kita teruskan dengan iteration. Iteration siapa yang boleh buat Faris. Faris boleh buat iteration. Boleh ke? Untuk iteration punya. Faris. Faris. Dan tak elok kot. Okay. Kita beralih pada Kemin tu kerja. Ya. Kemin. Ya, iteration yang Kemin punya. Boleh? Kita dah boleh ke? Tak apa, teruskan je. Boleh tak apa, it's okay. Okay, so Nurul Syahira, please welcome. Lamanya 5 minit. Tak apa, kalau macam tu kita nak buka slide sekejap Kalau macam tu kita beralih kepada Ashraf. Ashraf dah ready kan Ashraf kan? Ashraf. Dia tidur. Ya. Itu je. Dia kali confirm tu. Okay Ashraf, the floor is yours. Please welcome. Mana Ashraf? Okay, sir. Okay. Yeah.
Susah lah ni. Dekat. Okey. Nampak lah okey. Ini susah ni. Okey, untuk cosine similarity kan. Untuk cosine similarity kan dia punya formula dia adalah product of x and y divide by norm two norm x and product of two norm y. Faham tak? Maksudnya yang ni, okay, ni dia punya formula adalah untuk cosine kan. Formula dia cosine x untuk cosine xy adalah sama dengan x dot y bahagi dengan 2 norm x multiply by 2 norm y. Masuk kat sini norm ni, kalau kita tengok kan, kalau ni adalah basic of norm. Kalau basic of norm, dia punya formula dia adalah p norm sama dengan x. Astagfirullahaladzim. Dia XP, maksudnya P ni tu refer to berapa norm. Kalau kita tengok dekat yang untuk cosine similarity, dia guna two norm sebab kita nak compare dua vektor which is dua direction lah. Dua direction kat sini, maksudnya kat sini kita ada dua direction. So kita akan dapat dua direction tau untuk vektor 1 dan vektor 2. So vektor 2 ni so bila kita dapat nilai dia, kita akan dapat nilai angle kat sini. So kalau kita dapat nilai angle kat sini, kita akan guna cos negatif 1. Contoh cos negatif 1, kita akan dapat nilai dia sama dengan kosong, which mean dia adalah overlapping. Maksudnya dia vektor tu berada pada overlapping. So untuk cosine, okay, kita baliklah pada asalnya. Untuk cosine similarity ni, kita akan guna dua norm, which is dua norm ni dia adalah comparing two vector basically to find angle between two vector. So macam kalau dalam case tu kan, dia ada bagi 10 attribute lah kalau tengok kat slide. Sorry sebab saya guna phone. So kat situ dia ada tunjuk 10 attribute. So ada bahagi lah. Ada bahagi 10 macam tu kan. So bila kat situ, kita dia bagi dekat dalam tu, dia kata dia nak dia untuk adalah cos, bagi cos D1 D2. So bila cos D1 D2 sama dengan D1 dot D2 bagi dengan norm D1 multiply by norm D2. So kalau kita tengok dekat slide 34 tu, dia ada tulis dia ada dia akan jadi sini lah norm. Dia akan dapat cos D1 D2 sama dengan D1 dot D2 over dengan norm D1 multiply by D2. Aduh, gegak lah pula. Astagfirullahaladzim. So, kita buat satu contoh lah. Contoh kat sini dia bagi D1 sama dengan 1, 2, 3, 4 macam ni. Ni D2 sama dengan 2, 4, 5, 6. So kat sini kita ada 4 attribute untuk D1. Untuk D2 pun kita ada 4 attribute. So untuk kita nak cari cosine similarity, so kita kena guna formula yang atas tadi kan. So kita cari dulu
dot D1 dengan D2. So dot D1 astagfirullahaladzim. Dot D1 D2 akan dapat sama dengan 1 kali 2 tambah 2 kali 4 tambah 3 kali 5 tambah 4 kali 6. So kita akan dapat kat sini 2, sini 8, sini 15, sini dapat 24. So total semua kita akan dapat tak 10, 15, 25, 25, 59, 49, 49. So kita akan dapat 49 kan? So kita akan dapat 49. Nampak tak? Atau? Saya pun tak tahu nampak tak? So kita akan dapat, tak nampak lah. Okay, macam ni D1. Ni okay, ni contoh yang saya buat. D1. Okay, ni attribute. So maksudnya kalau setiap satu attribute ni, maksudnya dia mesti sama. Maksudnya yang first ni, contoh first ni adalah red. So red sama. Ini blue, green, yellow. So ni sama lah. Betul yang kita boleh crosskan dia. Dua ni. So bila kita cross, kita multiply ni, kita akan D1 dot D2 akan dapat nilai 49. Ni apa contoh saya bagi lah. Kalau tengok kat slide tu pun sama. Lepas tu untuk second step, kita kena cari pula dia punya kita kena cari norm untuk D1. Norm untuk D1. So norm untuk D1 kita akan dapat dia adalah astagfirullahaladzim. Okay, untuk norm untuk D1 ni norm untuk D1. So norm untuk D1 ni so kita akan dapat 102 tambah 202 tambah 302 tambah 402. Dapat berapa? Saya kira 1 4 sama dengan 30. Sama dengan 30. So untuk norm untuk D2 pula. So norm untuk D2 ni kita kena lukis dua palang tau sebab dia adalah norm 2. Kalau kita sebab dalam cosine ni kita akan guna norm 2 sahaja. So mesti kena lukis dua palang. Kalau tak lukis salah. So 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Tak, saya tekan kalkulator. Sama dengan 81. Kan sama dengan 81. Tapi kalau untuk kita nak cari untuk norm, dia punya ni saya terlupa silap lah. Minta maaf. Okay, untuk norm tadi, okay, norm 1 kan, kita tengok balik. Ni 30 ni bukan finalized answer lagi sebab kita kena kali dengan 1 per P norm. P norm ni kita refer kat sini, kita ni. Okay, kita kena kali dengan total ni untuk yang norm 1 D1 ni, kita kena sum of dia ni kita kena kali dengan 1 per P norm. Maksudnya P norm dalam kes ni adalah 2. So maksudnya 1 per 2. Maksudnya square root of 30 lah. Maksudnya kat sini square root of 30. So square root of 30 kita akan dapat sama dengan 5.48. So kalau yang ni pula kita tambah lagi 1 per kuasa 2. So kita dapat square root 81. Kita akan dapat 9 kat sini. So kita dapat dah nilai dia 9. So bila kita refer, kita dapat nilai dia 9. Okay, dapat nilai 9. Sorry, serabut lah. Kita buka page sebelah. So untuk page sebelah pula, kita dah kisih.
untuk page sebelah, kita refer balik pada formula asal. Okay, formula asal dia kan cos D1 D2 sama cos D1 D2 sama dengan D1 dot D2 over dengan D1 D2. Kita dapat dah nilai dia. So tadi kita dapat nilai D1 dot D2 sama dengan 49. So 49 kita bahagi dengan 5.48 tak silap kali dengan 9. So okey, kita kalkulator tekan ni Raya. Kali 9. So 49 bahagi dengan answer. So kita dapat 0.99. Kita dapat 0.99. So kita dapat nilai dia 0.99. So kalau dalam kes ni, so sebenarnya kalau dalam numerical, sebenarnya dalam cosine ni dia boleh daripada negatif 1 sampai ke 1. So kita nak tengok dia macam saya kata tadi, maksudnya dia kita nak tengok antara vektor tu, dua vektor ni dia berada di dia berada pada garisan yang sama ataupun tak. Kalau kita dapat contoh nilai ni 0.9 lah, dia hampir sama, hampir dekat. So maksudnya kalau kita shift cos, kita akan dapat nilai dia kita akan dapat nilai dia 8.1. Maksudnya nilai dia punya angle antara dua ni adalah 8.1 kalau kita plot kat graf lah. Kita tengok dalam graf data kita. So maksudnya angle antara dua ni adalah lebih kurang 8.1. So maksudnya dia punya cosine similarity dia sangat dekat. So maksudnya lebih kurang kalau map dia kita plot dia contoh ni dia punya satu vektor contoh kan. So vektor satu lagi kan dia akan ada betul-betul dekat je dengan ni. Dia dekat je, angle dia sikit je. Lebih kurang macam tu lah. Dekat tu je lah. So kalau dalam kes numerical ni dia memang tak akan ada nilai negatif. Dia akan antara kosong, dia akan dapat antara kosong ke 1 saja dia punya nilai dia. So kita nak tengok dia kalau kosong, kalau kosong sama dengan kosong, kita akan dapat nilai dia adalah 90 degree. So kalau kita dapat cos sama dengan 1, kita akan dapat dia adalah 180 degree. Macam tu lah, 180 degree. Nampak 180 degree. Macam tu je. Okay, terima kasih. Okay. Thank you Ashraf. So settle Okay, so faham apa yang Ashraf cuba sampaikan walaupun dengan seraganya untuk menyampaikan kita kata ilmu tu semoga awak faham lah ya seraganya Ashraf Okay, tak apa. Mana yang satu lagi? Syahira dah ke? Okey ke Syahira? Okey, Syahira dah sampai.
So dah. Yes tu. Tak apa, tu nanti kita refer pada video-video yang saya akan upload dalam saya punya channel untuk attraction Okay, boleh jangan risau. Dah ada video dah. Saya akan upload lah. Boleh Okay, so thank you so much for today class. I will stop record.